Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Jadi insya-Allah hari ini kamu dengan Ustaz akan bersama-sama belajar subjek ibadah tahun 1. Jadi sebelum tu mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Okey, semua tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Amin ya rabbal alamin. Okay, insyaAllah untuk hari pembelajaran ibadah hari ini kita akan ulang kaji semula berkenaan dengan tajuk yang kedua dalam mata pelajaran ibadah, iaitu tajuk taharah. Okey, apa itu taharah? Okey, sebelum kita dah belajar, taharah maksudnya suci dan bersih. Okey, jadi macam mana kita nak sucikan diri ataupun macam mana kita nak bersihkan diri? Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan taharah lah. Okey, mudah-mudahan kamu semua boleh terima dan faham apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Okey. Sebelum tu Ustaz nak kamu keluarkan buku teks ibadah tahun 1. Yang ni. Buku teks ibadah tahun 1. Sebab kita nak guna buku ni dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan ulang kaji tajuk ataupun pelajaran yang ketiga, iaitu bahagian air. Bahagian air. Okey, dekat sini ada kesalahan ejaan bahagian. Sepatutnya dekat sini huruf ga. Tapi dekat sini dia tertulis huruf dot. Okey. Dan juga nanti dalam pembelajaran dalam slide Ustaz juga ada beberapa perkataan yang tersalah tulis ataupun tersalah ejaan lah. Nanti Ustaz akan beritahu mana yang salah, mana yang betul. Okey. Jadi sebelum tu Ustaz nak kamu buka muka surat. Okey, dalam buku teks buka muka surat 38. Pelajaran yang ketiga, bahagian air, muka surat 38. Okey, buka dulu. Okey. Okey, kita tengok Okey, Ustaz nak kamu fokus. Okey, pelajaran yang ketiga, bahagian air. Okey. Sebelum tu Ustaz nak tanya, bahagian air ada berapa? Okey, betul. Bahagian air ada 5. Jom kita tengok apa itu bahagian air. Okey, air terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama, jenis yang pertama dikenali ataupun dipanggil sebagai air mutlak. Yang kedua, air musyammas. Yang ketiga, air muqayyad. Yang keempat, air musta'mal. Dan yang kelima, air mutannajif. Okey, jadi cara sebutannya kena betul. Kalau salah, tu maksud dia ada maksud lain tu. Okey, untuk hari ini kita hanya akan ulang kaji kepada 2 jenis bahagian air ataupun 2 bahagian air sahaja, iaitu air mutlak dengan air musyammas. Okey, baki lagi 3 air ni kita akan belajar ataupun ulang kaji pada minggu hadapan. Okey, kita tengok jenis air yang pertama, iaitu air mutlak. Apa itu air mutlak? Okay, jom kita tengok. Okey, air mutlak. Okay, kalau tengok dalam buku, air mutlak pada muka surat 38. Okey, air mutlak ialah air ini ataupun air mutlak suci lagi menyucikan. Okey, ada kesalahan ejaan. Okey, air ini suci lagi menyucikan. Okey, air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Maksud dia apa? Air mutlak ialah air yang suci dan dapat menyucikan ataupun boleh kita guna untuk ambil wuduk. Itu maksud dia menyucikan. Jadi bila dah ambil wuduk, baru kita solat dan solat kita sah.
solat kita akan sah ataupun diterima. Itu maksud air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Jadi air mutlak yang suci ni dia terbahagi kepada beberapa jenis. Kita tengok air mutlak terbahagi kepada 7 jenis. Jangan tertukar Sebelum ni Ustaz tanya bahagian air. Bahagian air dia ada 5 bahagian. Okey, bahagian yang pertama yang kita panggil tadi sebagai air mutlak. Jadi ataupun maka air mutlak juga terbahagi kepada 7 jenis. Okey, kita tengok apakah itu 7 jenis bahagian air mutlak. Okey, kita tengok yang pertama ataupun kamu boleh tengok dalam buku. Okey, susunan yang Ustaz susun dekat sini dia secara rawak, dia tak sama macam dalam buku. Yang Ustaz susun dalam ni adalah Ustaz dah susun bagi menyenangkan kamu ataupun memudahkan kamu untuk menghafal ke-7 air mutlak. Nanti Ustaz beritahu macam mana kita nak hafal. Okey, jom kita tengok yang pertama, jenis air mutlak yang pertama iaitu air hujan. Okey, air hujan. Tahu tak apa itu air hujan? Okey, air hujan ialah air yang turun daripada langit. Iaitu air yang turun daripada langit. Okey, itu dinamakan sebagai air hujan. Okey, yang kedua, air salji. Air salji ataupun salji. Dekat Malaysia, air salji ni tak ada. Dia hanya ada berlaku di negara-negara yang sejuk. Contoh macam dekat kutub utara ataupun negeri-negeri yang ada iklim sejuk ataupun ada musim sejuk, maka dia tak turun hujan, dia akan turun air salji. Jadi air salji juga turun daripada langit. Kita tengok yang ketiga, air embun. Air embun juga turun pada langit dan kamu hanya jumpa air embun ni bila air embun ni hanya kamu jumpa pada awal pagi. Dia bila cuaca sejuk, maka adalah air embun ni. Yang kita boleh nampak air embun ni sebenarnya akan ada pada daun-daun tumbuhan ataupun daun-daun pokok pagi-pagi. Okey, yang keempat, air sungai. Yang kelima, air laut. Air laut yang masin tu. Kemudian air perigi. Air perigi ni selalunya kalau kat kota Sas ni ataupun dekat bandar, kita tak jumpa perigi. Sebenarnya perigi ni hanya ada di kampung-kampung. Kalau kamu balik kampung, kalau kat rumah ada air perigi, itulah air mutlak. Dan yang ketujuh, air mata air. Air mata air ni ialah air yang ada dalam tanah ataupun air semula jadi daripada dalam tanah. Okey, ini adalah ketujuh jenis air mutlak. Okey, kamu Ustaz nak kamu hafal ke-7 jenis ni. Kamu kena ingat yang tadi Ustaz cakap, 3 jenis air yang turun daripada langit. Air hujan, air salji dengan air embun. Yang keempat, air sungai. Yang kelima, air laut, air perigi dan juga air mata air. Iaitu air mutlak, air yang suci lagi menyucikan dan kita boleh ambil ataupun kita guna ke-7 air ni boleh digunakan untuk ambil wuduk. Okey, jom kita tengok jenis air yang kedua iaitu air musyammas. Dalam buku muka surat 39. Apa itu air musyammas? Okey, air musyammas ialah air di dalam bekas besi yang terdedah kepada matahari. Air yang terdedah kepada cahaya matahari. Air dalam bekas terdedah dalam cahaya matahari. Jadi air itu bersifat panas. Boleh tak kita nak guna air yang panas ni tadi untuk kita ambil wuduk? Boleh. Tapi hukum dia apa? Kita tengok. Bersuci dengan air ini iaitu air musyammas, hukum dia makruh. Makruh hukumnya kerana boleh mendatangkan penyakit. Itu ialah air musyammas. Jadi air musyammas ni air yang terdedah kepada cahaya matahari dan bersifat panas. Boleh kamu nak guna air musyammas untuk berwuduk. Tapi hukum dia makruh sebab dia boleh mendatangkan penyakit. Boleh menyebabkan kulit kamu pedih-pedih. Itu dah 2 jenis air ataupun bahagian air iaitu tadi air mutlak dan juga air musyammas. Kedua-dua jenis air ini boleh digunakan untuk ambil wuduk. Okey, cukup sekadar itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.